Kita bincangkan tentang apakah yang berlaku susulan daripada kerja-kerja pembersihan yang dilakukan di dalam kawasan rumah-rumah yang terkesan akibat banjir dan longgokan sampah yang kita lihat di luar rumah di kawasan-kawasan perumahan. Sudah pasti kita tertanya-tanya apa yang berlaku selepas itu. Tanggungjawabnya kepada SW Corp untuk menguruskan sisa pepejal yang berlaku akibat daripada banjir ini, dan tanggungjawab mereka sungguh besar kerana adalah di dalam kawasan seluruh negara ini. Dari negeri-negeri yang terkesan semuanya di bawah jurisdiction ataupun kawasan seliaan SW Corp. Kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutifnya Tuan Haji Ismail Mokhtar. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Saat Pagi Malaysia untuk bincangkan isu sisa pepejal. Jadi lambakan sisa pepejal ini adalah suatu yang kita lihat apabila telah selesainya kerja-kerja pembersihan. Sebelum kita teruskan dengan perbincangan tentang bagaimana SW Corp akan melakukan kerja-kerja ini, cukupkah tempat-tempat untuk penghimpunan sampah yang berlaku dengan skala yang agak besar berbanding dengan longgokan-longgokan sampah yang kita sedia maklum akan berlaku setiap hari. Jadi cukupkah tempat untuk kita longgokkan sampah-sampah akibat daripada banjir ini? Terima kasihlah saudara Terence. Seperti kita tahu, negara kita baru dilanda banjir lah, musibah banjir. Dalam kita pun sedang bencana dilanda COVID-19. Jadi bertimpa-timpalah negara kita dilanda bencana. Jadi untuk bencana banjir ni 5 negeri terlibatlah, Terence. Kita di Selangor pertama kali dilanda sejak 50 tahun. Daripada tahun 71 banjir besar. Sekarang ni yang tahun 2021 banjir lagi. Jadi di negeri tadi saya nampak kita berbincang mengenai sukarelawan. Maknanya dari segi peranan SW Corp ni, kita post banjir selepas ataupun pasca banjir. Selepas berlaku banjir, ada rumah-rumah yang total loss. Maknanya kalau sampai bumbung tu, kalau dah 2 hari bertakung dalam air, semua perabot-perabot ataupun peralatan di rumah tu akan rosak. Jadi bila sukarelawan datang tadi, sukarelawan dia membersihkan rumah dan juga mengeluarkan perabot-perabot yang rosak ini dan dihimpunkan di hadapan-hadapan rumah. Itu tugas pertamalah, pembersihan rumah. Selepas pembersihan rumah, kita kena bawalah sampah-sampah ataupun sisa-sisa pepejal yang telah diasingkan itu untuk dilupuskanlah. Itu tugas kita lah pasca banjir. Jadi 5 negeri ni, negeri yang terkesan teruk adalah di Selangor dan juga di Pahang. Di Selangor ada 2 kawasan lah, Terence, iaitu di Hulu Langat, di Kajang dan juga di Shah Alam, di Seri Muda. Ini kawasan yang teruk dilanda banjir. Dan di Pahang kita ada di Mentakap. Mentakap sedang banjir sekarang ni. Dan juga di Negeri Sembilan kita ada di Celebu. Ini daerah-daerah yang terkesan teruk lah. Jadi anggaran kita keseluruhan setiap hari kita mengangkut lebih kurang 4,000 tan sampah. Di Selangor saja data harian kita menunjukkan 2,500 tan sampah kita angkut, kita keluarkan. Di Pahang dalam 1,000 tan. Di Negeri Sembilan dalam 400 tan lah. Jadi ini di jumlah-jumlah yang mana bebanan yang kita buat lah. Cuma soalan Terence tadi, ke mana kita bawa? Macam mana kita uruskan sisa-sisa pepejal ni? Daripada rumah untuk mempercepatkan proses, Terence. Sebab sekarang ni bila sukarelawan masuk, semua orang datang membantu di Hulu Langat umpamanya, jam dekat Hulu Langat tu. Tiap-tiap hari, kalau hari Minggu yang lepas, Sabtu Ahad, jam di Hulu Langat. Sebab ramai orang masuk. Jadi bila jam, macam mana lori nak keluar? Macam mana lori-lori yang nak melupakan sampah ni keluar? Jadi modus operandi kita ataupun kaedah kita laksanakan, kita buka beberapa tempat transit sementara. Maknanya di Hulu Langat contohnya ada 3 transit. Di Selangor ada 10 transit. Tapi di Hulu Langat sendiri ada 3. Tapak di mana lori-lori dalam tempoh 1 ataupun 5 minit perjalanan boleh down kat situ. Sementara. Lepas tu, kalau sementara ni, lepas tu kita tutup lah. Habis banjir kita akan tutup lah. Dan daripada tapak sementara ni, kita angkut ke tapak pelubusan yang kekal lah. Landfill. Kalau di Hulu Langat kita ada di sungai... saya di sungai, saya pun lupa nama dia.
di Hulu Langat. Kemudian kalau di Shah Alam kita ada di Transfer Station Section 21 dan terus ke Jeram. Tapi ini landfill sedia ada? Itu landfill sedia ada. Okey. Jadi ada proses begitulah supaya diteratur dan dapat dilupuskan dengan baiklah, Terence. Sisa pepejal ni ada pelbagai, Tuan Haji. Ada sisa pepejal yang disebabkan oleh barangan elektrik yang rosak. Ada juga sisa yang disebabkan perabot-perabot kayu yang rosak. Jadi bagaimana untuk menguruskan dua jenis sisa yang ataupun sampah yang berbeza ini, kerana mungkin barangan elektrik ada bahayanya tersendiri, yang barangan kayu tadi boleh dikita semula mungkin. Jadi adakah ada pengasingan dari segi pelupusan itu? Untuk pengelupusan biasa, ya, Terence. Untuk kaedah biasa, kita menggalakkan reuse, recycle, reduce, itu kaedah biasa. Tapi dalam masa pasca banjir ni, dalam masa kita panggil kecemasan ataupun darurat ni, kita memerlukan kesegeraan untuk kita bawa ke tapak-tapak pelupusan. Kita terima banyak aduan, longgokan-longgokan sampah yang tidak diangkut lagi di Seri Muda sendiri. Hari-hari banyak longgokan. Jadi kita tidak ada masa untuk pengasingan tu. Jadi kita punya kaedah sekarang, kita segerakan. Jadi tidak ada masa untuk kita asingkan. Dan di tapak pelupusan sementara saya sebutkan tadi, kita just bawa saja. Malah di tapak pelupusan tu kita gunakan jentera-jentera ni, Terence. Kita gunakan backhoe, excavator yang akan memampatkan, compact lah, akan memampatkan sampah tu supaya kita boleh bawa dengan volume yang lebih besar. Kalau tak, perabot-perabot macam tu bawa satu lori, satu perabot sajalah, Terence. Jadi sekarang ni kita mampatkan. Jadi kita campur sampah-sampah ataupun sisa pepejal pasca banjir ni, kita campurkan, kita crashkan, kita hancurkan dan boleh dibawa dengan lebih banyaklah, Terence. Jadi tidak ada kita lihat dari segi pengasingan tu. Tapi kalau normal memang kita galakkan untuk kita asingkan supaya kita boleh guna semula dan lebih baiklah itu, Terence, ya. Kita dapat mendalami sedikit cabaran yang dihadapi oleh SW Corp dalam menjalankan tanggungjawab yang besar ini. Apakah antara cabaran lain yang dihadapi oleh SW Corp dalam menjalankan tanggungjawab besar untuk membantu rakyat Malaysia melupuskan sampah-sampah yang terkumpul akibat daripada banjir? Antara cabaran dia adalah dari segi kerjasama lah. Kita mengharapkan kerjasama daripada semua pihak lah untuk kita menyegerakan perlupusan sampah di kawasan-kawasan yang terjejas banjir ni. Kerana masing-masing ada emosi tadi. Ada yang sayang kepada barangan-barangan yang nak dilupuskan, kemudian ada pasukan-pasukan yang ramai, kesesakan, dan juga isu-isu dari segi location lah, tempat-tempat jalan-jalan yang sukar untuk kita lalu. Ada di Hulu Langat umpamanya, ada kawasan-kawasan yang jentera tidak boleh masuk. Jadi terpaksa pakai sukarelawan lah akan bawa sampai ke tepi jalan. Jadi ini akan melambatkan proses untuk kita melupuskan sisa-sisa pepejal ni. Tapi insyaAllah kita, kerajaan sekarang amat serius dan mengarahkan SW Corp dan semua pihak lah. Di Selangor umpamanya kita bekerjasama dengan syarikat yang menguruskan sampah di Selangor, KDEB. Jadi kita bersama-sama, bergerak bersama-sama untuk segera untuk melupuskan ke semua sisa-sisa pepejal pasca banjir inilah. Kerjasama daripada agensi-agensi lain setakat ini dalam membantu SW Corp menjalankan kewajipan ini. Apakah agensi-agensi lain yang turut menyokong usaha SW Corp? Macam yang tadilah, sukarelawan, semua pihak. Saya nampak semua pihak membantu kita lah. Ada untuk kita. Ada yang syarikat-syarikat besar pun, di Pahang umpamanya, syarikat-syarikat besar, kalau kita panggil dia pakai lori yang kita selalu sebut lori hantu ni, pun kita gunakan di kawasan. Sebab di kawasan Pahang ni banyak kawasan terjejas banjir adalah kawasan yang bukan di pihak bukan tempatan, di kawasan kampung-kampung, rumah sesebuah yang terjejas. Jadi kawasan-kawasan ni rumah dia jauh-jauh antara satu rumah dengan satu rumah, di Jelebu umpamanya, memerlukan kenderaan-kenderaan yang banyaklah. Jadi kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat pemaju. Jadi ini kerjasama daripada syarikat dan juga daripada semua jabatan-jabatan dan kementerian-kementerian. Malah pihak pengurusan tertinggi kerajaan pun, pihak KPPA pun dah mengarahkan kementerian-kementerian tertentu untuk membantu di kawasan-kawasan tertentu. Ini menunjukkan keseriusan lah. Kita serius untuk menyegerakan operasi pasca banjir ni, Terence. Dari segi nasihat yang boleh pihak SW Corp berikan kepada orang ramai dan juga pihak-pihak berwajib supaya sentiasa menjaga kebersihan dan keselamatan kawasan mereka dalam pada menunggu SW Corp membawa longgokan sampah itu, bagaimana untuk menjaga longgokan-longgokan ini yang berada di hadapan rumah masing-masing pada ketika ini, Tuan?
Pertama saya nak menasihatkan bersabar dululah. Kerajaan memang serius untuk menyelesaikan masalah ini. Bersabar dulu sebab ada yang tak sabar. Sebab kita ada perancangan. Maknanya kita akan usahakan untuk menyegerakan melupuhkan sampah-sampah yang telah dikumpulkan di hadapan-hadapan rumah. Tapi tuan-tuan rumah memang tidak selesa lah. Kemudian dia ada, bukan saja banjir, ada second wave, third wave ni. Ya. Sampah pun Terence, dia ada second wave. Maknanya apabila dikemas rumah, pertama dia sekali sampah keluar. Apabila kita dah angkut, kemudian dikemas lagi, datang lagi sampah yang kedua. Dan ketiga dan seterusnya. Jadi tak habislah. Jadi kita menasihatkan kepada pemilik-pemilik premis ni, tuan-tuan rumah supaya dapat membuat pengasingan ataupun dapat melupuhkan sampah-sampah itu sesegera mungkin lah. Tidak 2-3 kali kita kena buat. Itu yang menyukarkan. Maknanya bila kita buat, kita melaksanakan penjadualan, bila kita lalu di kawasan tu, kita kan dah habis dah. Besok bila kita survey lagi, kita tengok ada sampah-sampah baru di kawasan. Maknanya dia orang mengeluarkan. Jadi ini satu perkara yang perlukan kerjasama lah daripada semua penduduk untuk kita selesaikan. Kita tak nak lagi sampah berlonggok-longgok di hadapan rumah lah. Dia ini punca kepada penyakit yang saya cakap tadi lah. Mungkin ada yang bertindak untuk cuba melupuskan sampah itu sendiri dengan membakar ataupun menanam. Apakah nasihat tuan berkaitan dengan situasi seumpama itu? Kita memang melarang lah untuk buat pelupusan sendiri, terutama di kawasan-kawasan perbandaran ni, majlis ni. Apa yang kita nasihatkan supaya mereka bekerjasama dengan kita lah. Dan sebelum ni, kalau biasa pelupusan sampah ni dia kena bayar tipping fee. Yeah. Maknanya pergi ke, sebab operator di tapak pelupusan memerlukan kos untuk melupuskan sampah. Jadi sekarang ni kalau ada individu ataupun mana-mana pihak yang mengangkut sampah, hantar ke transit station yang kita sediakan tadi, kita tidak kenakan apa-apa tipping fee. Maknanya percuma. Cuma boleh bawa ke kawasan-kawasan yang kita tentukan, transit tadi, dan kita akan lupuskan sampah tersebut. Jadi tidak ada tipping fee yang dikenakan oleh pihak kerajaan. Saya baru nak tanya sebab memang kita sedia maklum ada pelupusan sampah disebabkan oleh binaan ataupun renovation yang akan dikenakan tipping fee. Baru nak tanya tentang kos, tapi Tuan Haji telah pun menjawab. Kepada rakyat yang sedang bersedia untuk menghadapi banjir kerana ada amaran-amaran yang terus dikeluarkan, apakah nasihat tuan kepada mereka berkaitan dengan peralatan dalam rumah yang mungkin rosak disebabkan oleh banjir? Bagaimana untuk menjaga alat-alat ini agar tidak menjadi sampah? Itulah dalam konsep pengurusan sistem pemberjaan kita ada 3R, Terence. Reuse, reduce, recycle. Untuk recycle dan reuse, kita sebenarnya di bukan saja kita nak lupakan sampah, kita juga menekankan kalau boleh lah kurangkan sampah itu. Jadi bila kurangkan sampah, kita ada 4,000 tan tadi kan, kita boleh kurangkan sampah. Dan kebanyakan sampah ni perabot dan juga barang-barang elektrik. Dan barang-barang elektrik ni sebenarnya dia tak rosak, Terence. Kita dah lihat dah. Mungkin ada lumpur masuk yang menyebabkan dia basah, dan mungkin penduduk tidak tahu macam mana untuk membersihkan ataupun untuk menghidupkan baliklah barang-barang elektrik. Jadi di Esabukop sendiri ini sebagai satu CSR lah. Di Esabukop kita ramai jurutera-jurutera di Esabukop. Jadi kita dah tubuhkan satu tim jugalah untuk pergi ke rumah-rumah ni untuk kita periksa barang-barang elektrik ni, dan kita perbaiki barang-barang elektrik ni. Apa yang kita perlukan cuma jeta, kita sembuh supaya dia bersih di motherboard ataupun di kawasan di elektrik peralatan tersebut. Dan juga kita ada vacuum ataupun untuk kita keringkan, pengering dryer untuk kita keringkan. Dan alhamdulillah kita baru mula semalam, Terence, kita boleh dapat 5-6 peralatan yang kita berjaya perbaiki dan boleh digunakan semula. Jadi maknanya kita tak perlu, kalau ada beberapa peti ais, mesin basuh, vacuum dan juga aircon, dan tak perlu, sebenarnya tidak perlu untuk dilupuskan. Jadi dia boleh mengurangkan jumlah sampah yang kita lupuskan, yang berlonggok di hadapan rumah. Ini yang kita sedang usahakan. Dan saya menggalakkan kalau ada NGO yang ada kepakaran lah untuk membantulah penduduk-penduduk supaya jumlah sampah yang dilupuskan itu dikurangkan.
Ini adalah satu yang mungkin kita tidak fikirkan sebelum ni, kerana apabila kita lihat keadaan peralatan-peralatan elektrik tersebut, kita rasakan sudah memang total loss, tidak boleh diperbaiki semula. Namun ini adalah sesuatu yang boleh kita pertimbangkan, terutama sekali untuk NGO-NGO yang ingin membantu. Ini satu cara yang sebelum ini tidak ada, yang boleh kita wujudkan untuk membantu mereka menyelamatkan barangan-barangan tersebut dan juga menjimatkan kos, kerana sekiranya boleh diselamatkan, tidak perlu dibeli semula nanti dan sebagainya. Terima kasih kita ucapkan kepada pihak SW Corp dan selamat bertugas kepada semua warga SW Corp, kerana kami faham bahawa tugas anda sangat berat dan mencabar. Terima kasih kita ucapkan, Tuan Haji. Terima kasihlah Terence. Cuma saya nak sebutlah kalau ada apa-apa aduan kan, kepada kita ada buka talian khas lah Terence, untuk pengumpulan sisa pekerja ni. Kita ada talian khas banjir 03-831-24-040. Jadi boleh hubungi talian ni, insya-Allah kita akan bantulah sebaik yang mungkin. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada pihak SW Corp yang sebenarnya menjalankan kewajipan di 7 buah negeri di seluruh semenanjung Malaysia, dan tak kala banjir ini akan terus membantu negeri-negeri yang terkesan.